Wasallam pernah bersabda, beribadah di saat-saat huru-hara dunia kacau bilau adalah seperti hijrah kepadaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang pendek, hadis yang ke-29 ini pendek saja. Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Pendek ni hadis. Membuat ibadat, mengerjakan ibadat, mengamalkan ibadah pada ketika huru-hara seperti mana hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan hadis, orang yang mampu beribadah dan menunaikan kewajipan agamanya di saat-saat yang penuh dengan huru-hara dan gangguan daripada segenap penjuru, dan mampu mengingati Allah Subhanahu wa taala di saat-saat orang lain lupa dan disibukkan dengan perkara yang melalaikan, mereka akan diberikan pahala seperti pahala hijrah yang telah dilalukan oleh kaum muhajirin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang mampu beribadah walaupun dalam keadaan dan suasana yang sangat menyibukkan. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala besar yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW tadi di dalam hadis yang telah kita dengar. Baik. Kenapa hadis ini dibawa masuk di dalam kitab yang menerangkan hadis-hadis akhir zaman, padahal tidak ada menyebut pun dalam lafaz hadis, dalam matan hadis, peristiwa tentang akhir zaman ataupun alamat kiamat. Hadis ini walaupun tidaklah mengandungi lafaz sebagai kejadian akhir zaman, tetapi pada maknanya inilah kejadian akhir zaman. Kita duduk pada zaman yang terakhir. Mula-mula sekali tanda dekat dah dengan kiamat, iaitulah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mula-mula tanda dekat nak kiamat. Jadi Nabi telah meninggalkan kita 1428 tahun dah. Dan kita ni penghujung dah. Tua-tua sungguh dah dunia ni, dalam keadaan penuh dengan huru-hara. Al-harji sini huru-hara maksudnya macam-macam hal. Sama ada dengan kerja dunia je, cari makannya, cari hartanya, duk cara ke anak bininya, sibuk dengan meretahnya, sibuk dengan hal-hal masing-masing. Ataupun huru-hara dengan makna berlaku macam-macam maksiat yang tak pernah berlaku, ataupun maksiat yang berlaku dah semakin bertambah banyak. Maka dalam keadaan akhir ni, dalam keadaan pelik sungguh masyarakat hari ini, masing-masing lupa kepada beribadah kepada Allah. Barang siapa yang masih lagi sempat meluangkan masa beribadah kepada Allah, maka pahala hijrah. Pahala hijrah, iaitu pahala yang telah didapat oleh golongan muhajirun, sahabat yang telah berpindah daripada Makkah ke Madinah. Walaupun tak samalah seperti mana pahala muhajirin, tetapi pahala hijrah itu maksudnya pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bayaran yang begitu besar diberi kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana pada akhir zaman maksudnya orang semakin lupa untuk beribadah. Ketika orang ramai duk cari belaka, seperti mana pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, seterusnya zaman tabi'in, zaman salafus salih. Pada masa itu bayarannya tak faham macam zaman kita. Apa jua pekerjaan pun kalau ramai orang cari belaka tak boleh banyak, boleh sikit. Tetapi tanya orang cara belaka kita pergi cari, boleh banyak. Begitulah mana-mana. Mula-mula kalau kata candak sutung lah, 3 buah yang betul duduk labuh atas telur. Nak mu kata aku 125 kilo, aku kurang 130 kilo, aku kurang sekali 90 kilo. Esok 200 buah paper duduk datang. Nah, mu ni aku 8 kilo. Nah, capung ni jarum. Nah, mu banyak sekali 12 kilo. Pasal apa? Pasal dah ramai duduk cari. Bila ramai cari, boleh sikit. Nah, kita ni ramai dah orang nak cari akhirat. Bila kita masih lagi mencari, Tuhan beri banyak. Itu kelebihan. Beri banyak lalu. Dah orang tambah dah.
Nah, umat Muhammad sekarang ni tinggal umat sahaja. Muhammad tak ada tau. Kita nak umat Muhammad, umat Nabi SAW. Mana umat dan Nabi tidak kira tanggal. Leni umat, tinggal umat. Nabi tak ada. Dah tu orang selawat maulud, tu selawat nak makan ketara. Dah ikut Nabi, dah sekali-kali. Dah tu duduk surahkan ayah dia, mak galah kerana pun dah labik pergi masjid. Tahu dah ada anak macam Persik, anak pakai macam Yahudi Nasara, tambah ke Nabi tu. Nabi kabarkan, fakul waladi alal wali an yu'allimahul kitab wal adab. Adalah menjadi suatu kewajipan anak yang dipikul oleh ayahnya, mengajar anaknya akan Alkitab, biar reti kitab Quran. Maknanya biar reti agama, biar beragama, dan adab-adab yang telah diajar dalam Islam. Dah kalau pandai semayang saja, tu kita tak jaga. Maksudnya masing-masing sibuk. Sekarang ni zaman orang sibuk. Sibuk sungguh. Al-Haraj makna sibuk juga. Makna sibuk. Sibuk mana? Sibuk siapa tak datang pergi masjid. Sibuk siapa hanya boleh pergi sekali seminggu je solat Jumaat. Sibuk siapa tak datang nadah kitab, tak datang belajar. Orang ngajar hadis tak boleh hadis. Orang ngajar tafsir pun tak datang mari. Orang ngajar fiqh ada masa. Orang ngajar akidah mesyuarat. Dah benda ni nak ngajar. Orang ngajar Quran nak betul lidah, biar jadi comel baca Quran, biar jadi sah semayang. Ada hal Kuala Lumpur. Ni nak khabar bab taharah ni, haid, nifas, tayamum, wuduk. Tak boleh juga apa? Temu natu. Mana sibuk kan? Sibuk tu, tak ada hari. Maka zaman orang sibuk, kalau siapa yang dam, dia tak buat sibuk juga, tapi dam. Maka ni orang yang terpilih. Orang yang terpilih. Orang pilih, bukan kita ni bandar kita dah. Orang yang Tuhan beri taufik pada dia, berserta dengan hidayah. Dalam sibuk cari makan, dalam sibuk kerja, dalam sibuk negara kita ini, dam juga pergi kat orang dengar. Dam juga. Jadi semua orang sibuk. Tok Imam lagi sibuk, Tok Imam. Tapi dam semayang 5 waktu. Ni orang tengah jalan, dah dam tu. Pakai straight je, garis je straight. Ni tak ada berhenti je. Dia bila nak berhenti, tak nak makan ketara. Pandai dia tekan break. Dia cari restoran. Jalan jauh kan, Kuala Lumpur nak pergi Terengganu, nak pergi Kuala Lumpur. Tak berhenti sayang. Berhenti lah 3 ekor. Sibuk kan. Tak lapar perut ni. Slow api. Cari kejap. Ni sedap-sedap. Ni sedap. Nampak? Politik sekati celup tepung. Tu lah pandai. Boleh sebuah bah pergi Kuala Lumpur. Tak semayang sekor harang dengan driver, dengan konduktor, dengan penumpang. Penumpang 43 orang, konduktor dengan driver 2 orang, 45 orang. Tak semayang sebuah bah. Dipanggil ekspres api neraka. Tak ada kira siapa-siapa pun. Dia tak semayang ni penghuni warga nara api neraka. Satu waktu 6,000 tahun duduk dalam api. Sebut dalam hadis dhaif lah, biarlah. At-targhib wa tarhib. Dia nak cari makan dia, siapa datang semayang, benda dia nak makan. Sekali masak seekor kuda belang, rodok laskok, ke guna sibuk lah siapa datang sujud ni. Sekali ada 3 ekor badak air bola pinggang. Yang parok sangat cari makan darah ni buat apa? Dah sepinggang dah orang lain duduk serada masjid dan semayang dan sujud kepada Allah dan hadir majlis-majlis agama, makan sepinggang kau. Dah apa sibuk nak cari makan? Sekali minum air dua taki cangkir, ke guna? Ke sekali togok sekali? Dah segelas je. Dah segelas sama dengan Tok Imam kau. Sama orang pergi surang kau. Dah mana gaduh kan? Bahan bodoh lah ke? Dalam keadaan orang lalai belaka,
maka kita jangan jadi orang-orang yang lalai. Jangan jadi orang-orang yang lalai. Dalam surah Al-A'raf, wala takum minal ghafilin. Jangan ada kamu minal ghafilin. Maksudnya jangan kamu tergolong di kalangan orang-orang yang lalai. Lalai daripada akhirat. Fenomena sekarang ni orang dah lalai daripada dunia. Siapa dia dah ingat cari makan. Nah, setahun lebih dah ingat di kerja dia. Hari ni jumpa. Setahun lebih kita baru jumpa saing kerja kita. Lah lama tak tengok apa-apa, lama setahun lebih sudah pergi kerja. Lah, tak ingat sekarang aku kerja. Tak ada. Ada tak ingat? Tak ingat buka kedai 4 bulan. Jual lama kedai ruci. Tak ingat buka 4 bulan. Tak ada. Kalau ada, mak mampu. Betul tak? Tapi orang tak ingat benda akhirat, makan tahu. Dah haji kuliah saja 20 tahun tak nampak muka. Nah. Mari sekali dua, lepas tu tak nampak 7 bulan tak ada. Tak ingat. Dunia tak ada orang tak ingat. Sebab kita ni jenis penyakit berat. Penyakit berat. Orang banyak penyakit, barang baik, dia tak berasa molek. Tengok orang sakit lah. Kita buat pergi akak telur. Dia bolang mulut. Tahu. Dia kata. Nak mampu mati tahu lah. Masa apa penyakit? Bila penyakit, lidah dia berasa tahu. Padahal sebeseng telur. Anak dara tekan awak akak muka sama seri dengan telur. Faham? Mengetik penuh dengan telur. Macam-macam gula hubung. Dia kata tahu. Kita lah. Penyakit anak kita ni. Parok pada HIV. Penyakit punya. Penyakit kejar ke harta benda. Tak ingat ke mati. Dua penyakit. Akhir zaman. Hak Nabi kata. Tak. Dua ni lah. Dua-duanya pun. Al-Hifsu. Iaitu gemar. Cari harta benda. Nampak? Lepas tu. Lupakan akhirat. Tak ingat ke mati. Jangan masuk kita golongan orang-orang yang lalai. Kita kena beribadah. Dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Ibadah ni tak nantilah maknanya ibadah yang khususiah. Segala perkara yang baik kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadi satu ibadah. Hati yang paling utama di dalam memimpin manusia itu kepada beribadah kepada Allah. Kerana hati ni dia multifsor. Dan hati perintah, tangan kaki tak mukir dah. Hati suruh pergi masjid, pergi selalu. Tapi kalau kaki nak pergi, hati tak mau pergi, memang tak pergi. Dia gitulah. Sebab itulah menteri besar molek, maka moleklah rakyat. Menteri besar berakhir joget, habis rakyat jadi anak beruk belaka. Gitu. Ala inna fi jasadi adama. Sesungguhnya hendaklah kau tahu pada hati anak Adam itu mudratan. Tak ada seketul daging. Yang Nabi kata in soluhat soluhasairu amali wa in fasadat fasadasairu amali. Kalau molek daging yang stokor ni jadi molek segala kaki tangan ni. Dan kalau hodoh hak stokor daging ni habis jadi hodoh. Ala wahiyal qalbu. Ketahui olehmu itulah hati namanya. Hati ni raja yang memimpin. Laqad aflaha man zakkaha, kata Allah. Beruntung sungguh orang yang membersihkan hatinya. Biar muka uduh, hati kami. Dia uduh muka ni dunia je. Akhirat ada uduh. Melainkan orang yang derhaka kepada Allah. Kulit hitam ni dunia ni. Masuk surga tak ada kulit hitam. Warna sama keputih-putihan. Nah. Dunia ni ad-dani'un ataupun ad-dana'. Maknanya dak molek. Barang dak molek. Batu tak ada molek tadi ni. Kita kata dah tu comel, batu cantik tu. Boleh dah masuk syurga comel dah. Hoi, comel mu tengok dia make up. Cuma tengok dia bangun tidur. Mu tengok dia menguat. Sama seri dengan muka anak lembu. Mu ambil gambar dia masa dia make up dah. Comel pergawati. Mu tengok dia bangun tidur muka pergawati. Nampak? Macam jepuk pisang tinggi di tayar motosikal.
Hati kita. Daripada hati ni terbit rasa cinta kepada Allah. Bila cinta kepada Allah, nak beri sesuatu yang berharga. Maka manusia kita juga dan kasih kepada seorang perempuan, dia nak beri barang selalu dah. Nah, dia reka ya. Kalau tak kasih, tak nak beri barang. Nah, dia beri barang dan dia kasih. Nah, dia kasih sangat ke semek ni. Tak ada apa kerja dia, ada VTB sikit cari. Nak beli bunga, kata bekas buah okok. Dah kasih hisap pada harum. Kan nyata manggang macam-macam tak kira dah. Maka kita ni tercetusnya rasa nak beri hadiah, kemudian daripada rasa cinta kepada Allah. Dalam susah, dalam senang, sekarang ni orang tengah mabuk gila habis cari makan, cari harta, cari dunia. Kita masih lagi bertahan, dapat lagi uduh-uduh pun semayang 5 waktu kita tak tinggal. Ada orang ngajar kita pergi tepang letak punggung, sebetul sangat je. Kalau tidak, kita sama dengan golongan Al-Ghafilun. Nampak? Al-Ghafilun ni golongan-golongan yang mereka tidak ada habuan lagi pada hari akhirat nanti. Dalam masalah hati ni jangan lalak. Kalau kita bergaul dengan orang lalak, dia jadi lalak. Dan kalau kita tak bergaul pun belum tentu kita tidak lalak. Apatah lagi kalau kita bergaul dengan orang yang lalai. Maka kebinasaan lalai ni, kalau kita ibadah pun kalau hati kita lalai, ibadah kita jadi sia-sia. Dalam suatu hadis, Nabi pernah bersabda, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a. Hendaklah kamu ketahui bahawa Allah Ta'ala tidak akan menerima doa an qalbin ghafilin, daripada hati yang lalai. Hati lalai berdoa, Tuhan tak terima. Tu imam doa je, doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kita makmum ni duduk kaya, tangan tak ada langit, kaya dak asok bawa isam. Gitu begini. Hati lalai. Dah Tuhan tak terima dah. Tak terima dah. Apatah lagi kalau tubuh badan lalai. Doa ni orang ahli ibadat lah. Orang yang berbuat ibadat. Orang yang berbuat ibadat, Tuhan tak terima pasal hatinya lalai. Dan kalau orang tubuh badan tak ibadat dah, dia lagi tak terima ni. Sebab tu kita kena tupang sayang kepada adik kakak kita di luar sana yang tak kenal ni, tangga surat, tangga masjid. Tupang sayang ke dia. Dan kita tupang duka cita. Barulah tanda kita beriman. Saing rodah kita, teman pejabat kita, kawan kita. Adik kakak kita luar ni tak kenal lagi agama ni, berdegut-degang cari makan yang pandai pagi petang. Kita kena tupang kesian dan kasih pada dia, daripada dia masuk api neraka Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sampai dia kasih kepada saudaranya apa yang dikasih pada dirinya sendiri. Maka kita kasih kepada diri kita sendiri, masuk dalam syurga Allah. Kita benci diri kita, kena api neraka Allah. Maka begitu juga kita kasihlah, kalau boleh hak di luar sana, anak beranak kita, biar sama-sama dapat masuk ke dalam syurga Allah. Dan kita benci golongan-golongan yang sedang lalai sekarang ini daripada tersentuh daripada api neraka Allah. Itu baru sempurna iman itu. Orang yang lalai ni, dia adalah mayat yang berjalan. Orang lalai, mayat berjalan. Maka kita ni masuk dalam kalangan yang masih ingat, walaupun tak banyak, tetapi ada ketikanya kita masih ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik daripada golongan yang tak ingat langsung kepada Allah. Allah atau kita mari dengar, atau kita pergi belajar agama, boleh semayang berjemaah, suatu budi yang sangat besar daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya kita balas budi Allah ni dengan berderma fi sabilillah. Kita gunakan sebahagian daripada harta kita sumbang pada jalan Allah. Sebab apa yang menyumbang sangat ni, terima kasihlah Allah. Mu pilih aku di kalangan 8 beradik aku seorang je boleh pergi kat dengar. 7 beradik lagi sama seri dengan Cina hak batu 3. Cina hak batu 5. Dak pergi surau, dak pergi dengar. Sama seri dengan Cina hak duduk dalam rok Bukit Baru. Hak tu pun dak mari dengar. Anak beranak kita 7 beradik pun Tuhan dak pilih, dak boleh mari dengar. Maka balas budi Allah, kita infak fi sabilillah. Tolong agama dia.
Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang mampu beribadah walaupun dalam keadaan dan suasana yang sangat menyibukkan. Pasal sibuk, kalau kita ikut bawa umur. Yang tua tu berbadan kita, nafsu dia tak akan tua selama-lamanya. Kerana dia memang orang yang sangat tua. Bila orang yang jenis umur panjang, kalau tua kau tak panggil tua. Kita ni zaman umat Nabi Muhammad SAW, kalau umur 80 orang panggil tua. Dah berapa dah umur cik? 80. Oh tua dah 80. Tapi kalau umat kaum Nabi Lut, umat Nabi Nuh, kalau 80 tahun baru belajar mengaku. Tak? Dia panggil budak-budak. Dan Nabi Nuh 950 tahun. Dah kalau 80 tahun budak-budak cek galah lastik tekuk 80 tahun. 450 baru muda remaja zaman Nabi Nuh. Kita gitu kok. Maka nafsu dengan jasad kita ni, kita dah nak ukur dengan umur kita. Umur kita 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun jasad ni. Orang kata tua. Berapa? 60 dah tua. Nafsu dah tua. Pasal nafsu dia lebih tua daripada Nabi Nuh alaihi salam. Nafsu kita lama dah Tuhan buat. Duduk dalam sulbi tu Adam, dah habis-habis, dah mati-mati lagi. Roh kita tu Maka kalau kita kira katakan 20,000 tahun dah, muda lagi nafsu. Pasal apa? Sebab kiamat nak kira ni zaman dimatikan roh 100,000 tahun. Dah kalau baru 20,000 tahun orang muda. Lepas tu nafsu kita dia muda. Lepas tu Nabi kata asy-syaikhu syabun, orang tua itu tetap muda. Fi talabil mali, pada mencari harta benda. Bak cari harta benda dia muda semua. Yang tua ni kita ni lakar lokang, jatuh berderbek dah lokang. Dah. Dulu gagah sangat, wakil sekolah lepak pagar. 400 meter lepak pagar dia boleh buat ekor 3 saat. Oh laju laju pada persik. Dah ni umur 80 tak. Bukan kata lepak pagar tinggi, pagar hak cucu dia je buat dapur menyembang pada toki dalam lubayang bang. Pasal apa? Pasal tu di kawasan sungai Furat Iraq kerana merebut kekayaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam la taqumu sa'atu hatta yafsira al-Furat an jabal min zahabin yuqtatalu alayhi fayuqtalu min kulli mi'ah 99 fayakulu kullu rajul minhum la'alli an akuna ana anju wa fi riwayatin yushiku an yahshira al-Furat an kanzin min zahab faman hadarahu fala yaqud minhu syai'a muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallam bersabda tidak terjadi hari kiamat sehingga sungai Furat, sungai Euphrates, iaitu sebuah sungai yang ada di Iraq, menjadi surut airnya sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas. Ramai orang yang berperang untuk merebutkannya, maka terbunuh 99 orang daripada 100 orang yang berperang, dan masing-masing yang terlibat berkata, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu. Dalam riwayat yang lain ada menyebutkan sudah dikata suatu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya, lalu ternampak perbendaraan daripada emas, maka barang siapa yang hadir di situ janganlah ia mengambil suatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadisnya panjang sedikit. Hadis ini hadis yang ke-20, yang ke-30 daripada kitab 40 hadis akhir zaman. Cerita yang belum berlaku telah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah kita kena yakin benar tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bapa yang tak boleh ikut Nabi 1428 tahun Nabi dah tak ada. Nabi berhijrah tu lama dah. Lebih daripada 1 abad. Dulu lagi Nabi kata perkara yang akan terjadi sekarang telah terjadi. Maka sepatutnya orang semakin beriman
kepada Allah, kepada Rasul. Semakin ramai yang memeluk Islam, tetapi halangan daripada hati itu sendiri. Yang kebenaran telah ada depan mata, orang tak mau ikut juga. Kalau orang kata esok akan berlaku begini, orang kata menawak je. Tiba-tiba esok berlaku sungguh, orang akan hormat. Orang yang kemarin orang kata menawak. Mana-mana dia pergi orang akan ikut. Nabi berkata beratus-ratus benda yang masa itu belum berlaku, sekarang telah berlaku. Sepatutnya habis dah berbondong-bondong manusia masuk Islam. Benarnya Nabi. Nah, tidak ada disebut di mana-mana kitab tentang kejadian berperang di negeri Iraq pada akhir zaman. Nah, tapi Nabi sebut lama dah. Ulama hafal hal ini, simpan dalam kitab-kitab hadis untuk dibaca oleh umat yang akan datang. Tak, maka orang yang beriman zadathum imana, bertambah mereka itu nisbah keimanan. Iraq berperang sekarang di depan mata. Buka TV bila tengok selalu dalam radio pun khabar, dalam internet pun tunjuk, dalam surat khabar tak cakap nak baca. Kerana merebut kekayaan di bumi Iraq. Ni berlaku sungguh. Dah kalau kita tak yakin lagi tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, beratlah kita. Kita kena yakin benar dah. Dan kita yakin kepada Nabi SAW adalah benar. Dan begitu juga kita yakin sekarang ini mana-mana golongan yang melawan Nabi Muhammad SAW, yang tidak mahu balik kepada sunnah Nabi SAW, ada golongan yang kita yakin sebenar-benar sesat. Betul tak? Sebenar-benar sesat. Terang-terang dah mukjizat Nabi yang benar lagi dibenarkan, yang berlaku di depan mata, percakapan Nabi yang bukan ramalan semata-mata, tetapi in huwa illa wahyun yuha, semuanya lafaz yang keluar pada mulut Nabi, tiada lain melainkan wahyu yang diwahyukan daripada pihak Allah SWT. Betul sungguh berlaku sekarang di Iraq berebu emas hitam, iaitulah petroleum tu. Dah, masing-masing macam-macam berlaku pembunuhan dan sebagainya, berebut nak meretah dan sebagainya. Ada sungguh dah. Cerita tu zahir je, iaitu peperangan di Iraq. Satu kulit je, kita tak mahu kulit je. Kita nak isi, mana isinya? Kebenaran Nabi Muhammad SAW. Itu isi dia. Nak khabar benarnya kekasih kita Muhammad ni. Nak kata sesatnya orang yang tak mahu ikut Nabi ni. Itu kan. Nak tengok dalam TV lah sahabat, habis lawan Nabi, ganjing ke Nabi. Nabi kata tak boleh, kena tutup aurat orang perempuan, kena tutup kepala, habis dedah aurat dalam surat khabar, dalam majalah. Makin banyak kitab hadis menceritakan tentang haram membuka aurat, makin orang buka aurat, sama ada daripada pihak rakyat sendiri, pihak pemerintah. Nah, bini menteri ke, bini siapa ke, bini wakil rakyat, semua tak tutup kepala, semua nak minta masuk dalam api neraka Allah. Berapa kali dah Nabi cerita perempuan yang tak tutup kepala ni, nah, akan digantung rambutnya di dalam api neraka, dimasukkan api yang neraka dubur keluar kok mulut, sehingga putus segala orak perutnya perempuan ini. Bila ditanya kepada Jibril, ya Jibril, kenapa terjadi demikian itu? Kata Jibril alaihi salam, innaha kanat la tughati ra'saha minar rijal fid dunya. Atau kama qala, perempuan ini di dalam dunia itu tidak menutup rambutnya daripada dilihat oleh laki-laki yang ajnabi. Sekarang ini mendedahkan rambut dipuja-dipuji. Boleh masuk, boleh baca Walter TV, boleh jadi pengacara TV. Orang yang tepah jaket api neraka Allah Rabbi. Orang yang mendedahkan aurat, penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon, diberi sebagai-bagai kemudahan, kesenangan, latihan, bantuan, hadiah, macam-macam anugerah. Hak mengaji bonda, hak mengaji agama. Sama hina dengan tikus cenderok. Nak makan tak ada piti. Nak beli gitar ada piti. Gitar kurah tak boleh tak ada piti. RM2.8. Tak usah kata bukan gitar hak molek-molek 3-4 ribu sutik.
Tak ada orang nak batu dulu. Mana musim ni, zaman orang hina Nabi SAW. Cuma mereka kasih pada Nabi pada mulut, pada amalan mereka adalah penghina Nabi Muhammad SAW. Hak Nabi kata ni, simfani min ahli nar, 2 golongan daripada api neraka. Golongan pertama, pemerintah yang memegang tongkat, yang memukul tongkat kepala manusia, maksudnya yang berkuasa dengan zalim. Yang keduanya, nisaun kasiyatun, perempuan yang mendedahkan aurat. Semua ni daripada api neraka. 2 golongan ni yang dipuji sekarang ini. Golongan yang pertama ni kalau masuk kampung, Tok Imam menyembang atas luk nak salam. Tok Bilal sampai terolok kain nak salam dengan simfani minan nar, yang menjalankan kezaliman di muka bumi. Tok Bilal dah jember ni, noja gigit kain Tok Bilal, cabut kain Tok Bilal. Tok Lalang tak pakai, berebu nak cium tangan. Baiklah cium tai lembu, tak majar sangat. Nah, tak boleh. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sunat berdiri jika masuk orang yang alim ke dalam majlis, ataupun pemerintah atau raja yang adil. Dan sunat, katanya Syekh Atiyah Saqar, kita mencium selain tangan ibu bapa, iaitu tangan ulama, dan boleh mencium tangan raja yang adil kerana memuliakan mereka itu. Adapun tangan raja yang fasik ataupun pemerintah yang zalim, maka tidak ada seorang ulama pun yang mengharuskan mencium tangan mereka. Allah Rabbi, orang cium tangan. Bukan laki sama laki sekali keluar daripada diorang, anak dara berjujuk tunggu. Hak pakai jibak, hak jerebat, hak pakai tudung, tak pakai tudung, cium tangan orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman yang paling besar tidak berhukum segawan sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Tak dicium tangan, jadi sui, jadi majar tangan kita. Lebih teruk daripada tangan kita bahan dikurak 18 tahun. Pasal kita dijamah dengan tangan orang yang benci kepada sunnah Nabi, orang yang kasih kepada sunnah Yahudi, orang yang sangat menentang daripada bangkitnya ulama-ulama di muka bumi. Allah Rabbi, hak tukang tiung dengan hak kena tiung, dua-dua ni akan kena azab dalam api neraka. Kerana menghormati orang yang melakukan maksiat adalah bersebahat menggalakkan maksiat. Itulah yang kita dapat. Itu ada ni. Hadis ini jelas sekali menerangkan bahawa di kawasan Iraq dan sekitarnya akan berkobar peperangan yang berpunca daripada merebut kekayaan yang ada di sana. Berlaku dah sekarang. 1000 tahun Nabi khabar, masa itu tak berlaku lagi. 200-300 tahun selepas zaman Nabi, Iraq, Baghdad ni menjadi pusat empire umat Islam. Sehingga seluruh bijak pandai dunia datang mengaji di Baghdad, belajar tentang macam-macam ilmu kedoktoran, keduniaan, ilmu apa benda ni yang berkait dengan binaan-binaan dan sebagainya. Hebat Iraq ni. Tapi Nabi royak belakang tu lagi. Rupanya zaman kita. Nah, zaman kita Iraq sekarang orang berperang hacul bubi. Nah, kulit itu nak khabar benar ni Nabi itu. Itulah. Dah kata kita tak kasih lagi orang yang bercakap benar itu. Nah, dah kita tak yakin lagi kalau anak kita ngaji agama, kita takut lapar lagi. Anak kita atau ke ulama, kita takut dah boleh makan kedarah lagi kalau tua-tua esok. Kita tak yakin lagi kalau anak kita tak boleh 15 anak kita mampu kerah mati muda lagi pasal tak cukup makan. Nah, ada orang tak yakin lagi. Tak yakin lagi sama kita ingat luar ni. Nah, sama ingat luar ni lah. Dah betul semula. Banyak dah kita salah ni. Banyak salah. Jangan ulangi kesilapan yang besar 2 kali. Ni peluang yang masih ada. Peluang ada ni. Mana peluang yang sangat besar kita ada? Yang ramai daripada saudara mara kita tak ada dah peluang ni.
iaitu hayat masih dikandung badan. Hidup ini. Toki kita ada lah. Oleh awal ada. Dulu hebat KFC. Toki kita. Habis. Apa joget mana tak dang. Dia dang belaka. We dekek. Tu tak ada dah zaman dia. Dia nak istighfar tak dia dah. Nak pergi dengar tak dia dah. Kita boleh lagi. Boleh lagi. Balik sekarang nak semayang. Boleh lagi. Nak sedekah. Boleh lagi. Jadi nak berpiti dalam tabur masjid. Boleh lagi. Tapi payahlah setan kata. Kesobul lah 2 riyal. Bus riyal macam sokmo. Bus riyal kita. Gaji 1,700. Di Masjid Bina Merah bus riyal lah tabung. Dan sekitarnya akan berkorban peperangan, berpunca merebut kekayaan yang disandar. Ramai yang terkorban dan masing-masing pihak bercita-cita seandainya mereka lah yang terselamat. Masing-masing rasa dia akan selamat. Keselamatan daripada pihak Allah. Tak ada orang boleh jamin keselamatan. Dia kata tak apa, saya jamin keselamatan awak. Kepala otak boleh jamin. Aku wirid sama Allah ma'antas salam wa minkas salam. Kita reti lagi. Engkau saja yang boleh beri selamat. Wa minkas salam. Betul tak? Daripadamu saja salam, keselamatan. Orang lain tak usah jaminnya. Nak jamin. Saya cuba jaga keselamatan awak. Boleh tangki ke? Saya jamin. Mana boleh jamin? Saya jamin keselamatan awak. Dia mampu dulu. Nak jamin kita? Ketiadaan imam untuk semayang berjamaah. An Salamah bintil Hurd. An Salamah bintil Hurd radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti 'ala an-nasi zamanun yakumuna sa'ah la yajiduna imama yusalli bihim, rawahu Ibnu Majah. Daripada Salamah bintil Hurd radhiyallahu anha katanya, aku dengar Rasulullah sallam bersabda, lagi akan datang suatu masa orang ramai berdiri tegak beberapa masa, mereka tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam untuk mereka sembahyang berjemaah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini berkait dengan akhir zaman juga. Nabi kata akan ada satu masa orang makmum akan tertunggu-tunggu nak semayang jemaah. Tak ada orang boleh jadi terimam. Berlaku dah zaman kita. Nak jadi terimam semayang dah boleh. Makmum ramai lagi boleh. Nak jadi makmum. Makmum ramai lah boleh. Nak jadi imam. Dah imam payah sangat. Payah jadi imam negeri, imam negara lagi. Imam semayang dah je. Bukan kena pergi Mesir nak jadi imam. Bukan kena pergi belajar di Syria boleh jadi imam semayang dah. Ya. Baca buku lebih kurang kita boleh jadi imam dah. Tak banyak mana ilmu untuk jadi imam sebenarnya. Imam semayang je kan. Bukan kata sampai 8 tahun kena mengaji dah. Ada sebulan tengah mengaji. Kalau nak jadi imam sangat. Dalam gitu ramai dah tak boleh jadi imam. Tak boleh jadi imam. Cangak-angak dah terimam ni terimam. Tahu kok. Nampak dengan JKT ni. Lala dah guna gitu ni. Doktor bila? Tak bila. Gitu mah. Gitu lah mah. Tunjuk. Ni pakai serbang. Imam. Nampak? Nak jadi imam dah boleh dah. Bukan kena baca surah Al-Kahfi. Rakaat pertama. Tak boleh. Dalam kita guna ni dah buat dah ni. Kita semayang seorang-seorang. Seorang-seorang. 40 orang. Seorang-seorang. Nampak? Kalau buat kerja. Pandai. Engineer ni. Ni second engineer. Second engineer. Ni chief. Ni campus. Ni timbalan ni. Macam-macam jawatan boleh lah ke? Suruh jadi imam tak boleh. Tak boleh. Nak ambil anak lelaki wakna tu, ajak jadi terimam kali surat. Jadi imam kali. Nak jadi menantu aku, kena jadi terimam kali. Dan ni tak ada agama, tak cara dah agama. Kerja di mana?
Bengok lugas. Nak lelaki mari rumah dia, mari tengok anak dia, cakap panjang. Nak awang kerja kat mana? Kerja bank makcik. Oh, panjang tu. Macam ayam nak tobek telur. Ha. Oh, anak dara pun kot celah lasi cubit mak ni. Ha. Dak banyak mana Pak Lebang. Ha. Tak ada apa-apa ah. Dak tanya dah, sembahyang 5 waktu ngaji tu guru mana? Nah, kita ngaji ke tak? Surah mana main? Tanya dah. Ha, pakai awak dia. Nah, kata gua mana ni kerja bank yang dak aje pakatan tu sekali. Bagi panas belum panjang sekarang. Bank masa minggu. Ha. Ha. Nampak? Ha. Satu lah kan. Jadi imam saya dah amat dah boleh. Dah kalau suruh mandi mayat kau dah boleh lagi. Suruh jadi syekh talib dah tak dulu. Tengok umur kau talib. Nak buat talib ni. Buat arwah ada duit sikit dah pergi makan. Niat sedekah ke mak ayah kat tidak. Mari no lah umur. Tolong timah dah hari. Timah dah. Nak. Ha. Dah guna ni, cari memang tak ada ni. Siapa boleh kan? Tuan rumah ambil sebeh. Yang pergi ambil sebeh, pergi duit korang, berapa mu tuan rumah? Mu lah tahlil. Tak? Tuan rumah lah tahlil. Kita tuang punya rumah. Dah apa kita cari orang? Tuan rumah dah anda kau. Ambo tahlil dah anda kau. Berapa puluh ribu ayat baca. Mana rohak dengan buat rumah? Rohak lah buat rumah. 30 tahun cari piti. Dan dengan belajar doa-doa talib. Hoi, tengah jam dah. Dah ada jana. Nah, tak boleh. Kamu musim ini sebeh jari. Mana? Masing-masing patah mata guna belakang. Keling itu. Nyusul di belakang macam-macam seng. Oh, jubah jangan ni. Oh, ekor sebang kat punggung. Tak? Ha, kata sebab tekak kayu sugi sakut di telinga dua belah. Ha, bila sipang lelaki dah kakak. Ha. Jangan main tahlil. Hak tu biar acting ada jangan lebih. Faham? Oh. Nah. Kamu dicari pakai sebang ke apa? Dikira pakai sebang alim, bukan ni pakai yang semua orang. Dikira alim, nyanyi kawan tu. Jadi tak ada mana tu tak pakai sebang kawan tu. Ha, tak ada gua terkena dah. Tak. Ha. Jadi cerita bab tahlil ni masa kita ngaji gitulah. Ha. Pakai serban lah orang ngaji ni, pakai serban rajin ingat. Tak. Jadi dia jemputlah malam ni marilah. Jemput tahlil dia. Ha. Kata insya-Allah dah pergi dah mari pakai bodoh kena pergi lah. Tapi dah kita duk fikir ni kita orang ngaji pakai serban. Tak boleh pergi awal dia suruh jadi syekh itu tak ada. Ha, kita lihat tak? Dua rumah bodoh. Nah, dia nak suruh kita jadi syekh, nak jerak kita. Dia tahu dah. Dia nak jerak kita. Jadi kita fikir nah, ni mesti orang kalau kita pergi tolak macam ni memang orang baca doa dah. Selamat. Kita kata lah gini-gini. Memang gitu lah. Kalau kita cerdik. Kita sapa rumah dia kurang suku ke 10. Dah lah apa ni? Dah kalau kena jadi dah selap. Mana wanda lagi? Mau duduk ngaji musalli. Serban so aku. Nak gila kangkit ada. Nak makan tak fikir ada dak gamak dah serban dah. Nah. Lelaki gitulah cara dia. Kurang suku 10 sampai depan rumah. Orang pernah 2 orang makan 2 dah. Rupanya tak makan lagi tunggu kita. Terima siapa dah? Terima siapa dah? Dia kata aku dah gitu. Itu dapat gitu dah nak takkan itu. Kacau ni. Ni tunggu juga gua suku ke 10. Binawe punya tuan rumah. Nak kita liar lagi. Kan ni. Allah, itu sejarah lah. Baca juga tekuk terus muka je doa. Taktik tak apa kasih sekala. Panggil lagi dah hari dah. Jangan main maknanya. Tak lama tak boleh. Baca talqin kau dah boleh lagi.
Bukan nak khabar penting sangat benda lagu tu. Nak khabar manusia ni sibuknya ke dunia. Lalannya ke benda-benda hak nak tinggal. Benda hak nak pakai tolong ramah ni tak boleh. So kata nak suruh ngaji surah Yusuf. Nak suruh baca. Hak tukang talih hak ramai-ramai pun tengok. Masa ayat kursi bobok semangat. Siapa kata ikrah fiddin. Habis apa ke mama ganu kota baru sama. Siapa lah ikrah fiddin dak buti. Macam ke kapung langgar di gede. Tu imam seorang tinggal. Nampak? Dak ada dah lah ikrah fiddin. Macam gitu nak masuk hamah tepung. La ikrah fiddin dak ingat dah. Lagi perang di Palestin. Nak masuk puak-puak mujahidin ceknya gerak itu ni. Betul mula jadi comel. Bukan suruh nak jadi Syekh Latif tidak. Maknanya banyak kita ni bahan lagu. Tapi kalau rumah kecek cukup kak. Tak ada cukup kak. Paik ada paik, 6 butir paik. Lapu ada. Kursi sofa ada, dapur ada sofa. Lama-lama buat dapur. Robot ikan ada, robot baju ada. Bilik 3. Benda ni tak ada. Mula tengok benda ni. Kita baga ada lah ke? Kereta 3 buah. Dah muat. Dah rumah kecil. Kita baga kecil. Buah luar sutir kereta. Banyaknya kereta. Dah ukur akal. Dah uti. Tak ada. Bawa pandai. Apa benda nak jadi? Majoriti tak pandai. Yang pandai dunia. Walakinna aksara nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahira minal hayati dunia wa hum anil akhirati hum ghafilun. Dan tetapi majoriti umat manusia akhir zaman itu mereka tidak ada ilmu sedikit pun. Mereka hanya tahu tentang kehidupan dunianya saja. Hebat. Hak ni Universiti London, hak ni ngaji Australia, hak ni ngaji Kanada, hak ni ngaji di Scotland, hak ni ngaji Jerman, hak ni Perancis, hak ni ngaji situ, ngaji sini. Allah surat cek suruh baca. Letak bukan kali muqaddam. Dah kata ngaji yang London tau. Orang London. Dan ini macam ngaji sekarang. Baca sekarang. Surah Tabarakalladzi. Tak boleh baca. Tu ngaji kita. Dan ngaji tak orang dia. Ngaji ke tak ngaji? Hebat anakmu ngaji. Amerika 4 orang. Kanada 2 orang. Allah Quran. Boleh ngaji tak? Tak boleh ngaji. Dan mu kata ngaji. Ngaji benda lain. Ngaji benda lain. Hebat situ. Hebat dunia. Orang nak hebat akhirat. Hebat dunia dah salah. Dia hebat akhirat. Ni hebat dunia saja. Akhirat dah hebat. Allah. Jadi mau mati kita dah nak buat benda. Tak mesti nak buat. Dia main biar mayat itu lah. Kakak Haji Yasin. Betul orang lain buat benda tu. Tak mesti. Nak mandi mayat ayah minta maaf Nak buat guna pun tak tahu. Nak pusing ke mana pun tak reti. Nak jadi terima semayang mayat. Nak baca doa guna ni. Kan nak kata jadi doa imam semayang mayat. Jaga. Terima masjid. Ingat tu. Ibu bapa mati anak imam semayang mayat. Mereka orang tak ubi lain lah. Abang ni tak ubi, abang ni nak jadi tu lain lah. Kita ayah kita mati kan kita imam semayang mayat. Bapa orang lain pula tak ada kena-kena dia. Kalau orang mereka kata yang paling afdal anak si mati. Nampak? Menjadi imam solat jenazah. Dah ada erti. Ambo ngaji kolej kan? Ambo ngaji sekolah sains kan? ITN kan? Tak ada erti yang imam mayat. Tak ada. Bidang ni tak ada. Walaupun secara pastinya pada hari ini kita belum lagi sampai ke peringkat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah tadi. Namun masyarakat kita sekarang ini sudah menghala ke sana. Kita menghala kepada tak reti benda agama. Tu dah. Kita bilanglah anak-beranak kita, orang duduk dongo, orang duduk Bukit Bawah, orang duduk Ketel, orang duduk Paka, orang duduk Dongo, orang duduk Atabang, berapa ekor ulama? Berapa orang anjing? Berapa orang pandai kitab mereka? Berapa orang reti ilmu saraf? Berapa orang reti ilmu ma'ani? No. Bilang anak-anak itu. Berapa orang hak duduk depan ulama-ulama, duduk ambil ilmu ulama? Berapa orang? Anak-anak itu. Waktu beli nama.
Lepas tu kita bilang pula anak-anak kita cari makan pagi petang. Dok muak tapak tangan ni, dalam talang penuh nama. Kedau muak. Selama cari makan belaka. Pagi petang, siang malam, turun pagi balik petang, turun petang balik pagi. Turun pagi dah balik-balik tergelam dalam laut, jatuh helikopter pun ada. Cari makan. Nak cari agama. Ya. Kalau ada seka kita nak tahu nak dara. Tak usah kata lah, kayak gini nak makan benda, tak ada CJ. Dan yang kita kata Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Maknanya dunia kek belaka. Tiba-tiba bila nak tahu anak seorang kita bakal marah. Nak ngaji pondok, tak ada siang dia. Dah kayak gini tak ada CJ, nak kerja ke mana? Bodoh. Yang mu kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maknanya hak lain semua sarir, cek belaka. Nak. Tu gedok ni kita semayang ni. Nak. Tu gedok. Sebab tu agama yang paling kuat hati. Bukan pakaian dia, buah itu boleh beli buah ini. Mana? 40 riyal je masa minggu. Pia boleh beli, pia. Nak. Hati, agama ni hati. Nak. Kalau buah beli pakai jubah Mekah, pakai gas macam ketua Arab Mekah, tapi anak tak berani nak atur ke ulama, takut tak boleh cari makan, takut orang dah ambil kerja bila-bila, takut susah tak ada CJ. Tak usah kat takbir ya. Tapi nak takbir tak boleh, kata gini, ad-dunya akbar, kata gitu. Baru itu dunia lebih besar, kan Tuhan lebih besar. Innallaha war-razzaq, sehingga Allah Taala saja yang beri rezeki. Takkan kata anak kita hak ngaji agama dia beri rezeki. Nung tokca yang semua berada pagi petang siang malam duduk di hadapan batu yang tidak ada manfaat sedikit pun. Tuhan beri kenyang, umur panjang. Nak. Nung anak padri duduk ngaji di gereja pagi petang mengaji ilmu syirik pada Allah. Kenyang dah. Tuhan beri makan, bukan salik beri makan. Dan anak itu atau ke ulama kita takut tak boleh makan. Berat nanah itu. Rosok terus jenis ginilah kalau tanam pagi petang mayat ngadap ke matahari naik. Ada seorang dia ni dia nak bertaubat, dia jumpa dengan ulama nak cara-cara bertaubat. Dia banyak buat dosa, ulama pun ajar cara-cara bertaubat, solat sunat taubat. Lepas pada tu ulama ni tanya, dah mu benda dosa yang mu taubat hebat sangat ni. Dia kata kampung aku payah cari makan, dia kata. Kerja payah. Jadi aku ni kerja curi kain kapang, jual korang. Basuh-basuh mula jual korang. Molek lagi lah, dah baru tanam. Orang tanam petang malam gali. Orang tanam petang malam je gali. Nak dicuri kain kapang. Banyak-banyak curi, lebih kurang 100 mayat dah. Dan gua ni cerita, dalam 100 mayat yang aku curi ni, baru menghadap kiblat. Hak lain semua menghadap matahari naik belaka. Nampak sebab apa gitu? Dia tanya ulama ni. Ulama ni kata kerana sok rezeki, takut tak boleh rezeki. Oh, berat dah kita. Takut tak cukup makan. Anak pergi ke ulama takut tak cukup makan. Anak pergi ngaji agama, ngaji madrasah takut tak cukup makan. Tanang pagi mengadap ke Mekah, malam karang punggung madap Mekah. Yang tahu orang gali kubur. Dan bila kita nak baiki ni, akidah ni, kepercayaan ni. Tak usah sok lah rezeki. Ngaji ke ulama, ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji kitab-kitab, perkataan ulama, perkataan yang baik belaka. Tak apa nak lapor. Marbik nyam-nyando. Wah makan tom yang ngawek atas berutu pula musuak roti canai aku suak roti payang. Banyaknya rezeki. Alhamdulillah ke? Kan kita kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang bersifat Rahman lagi Rahim. Apa Rahman? Rahman ni maknanya yang sangat banyak memberi walaupun orang tak minta. Sehingga musuh-musuh dia diberi juga segala nikmat. Tu tunggu, tu Rahman. Tuhan yang bersifat Rahman, sifat Rahman maksudnya Tuhan akan beri. Orang lawan Allah dia beri kenyang, orang kedara harap dia beri rumah, orang lawan Islam dia beri pakat, orang hina Quran, hina hadis, hina perjuangan umat Islam, dia beri macam-macam kemewahan, anak isteri dan sebagainya.
Dia saja yang beri. Orang lain tak boleh beri. Maka kita ni yakin. Dan ni juga. Ada seorang ni. Kita nak buat plek. Nak hantar ke ulama. Ngaji. Mari lalu. Mak dara kata. Dah nanya ke dia. Dia panggil mak saudara Atu Polong. Dia sesak dah. Lepas tu dia nak memberi keraguan kepada kita. Akhir zaman ni orang Islam tak suka Islam. Oh, tak setuju kan? Tak setuju. Kalau pakai dulu telanya bulat, dia ni pakai jubah, pakai jibak dah, molek labur berseret. Ada bunyi mulut. Nampak molek ni pakai gitu. Dulu ada apa? Pumi naik motor sikap. Awet. Nak tunjuk punggung korang. Kata kapung. Berak dia ni masuk imam dah. Pakai purda, pakai sarung tangan. Apa jadi gitu? Apa jadi gitu? Habis lah muncul mulut. Lodok panas. Berat. Tak berat apa ni? Tak reti ke benda ni? Hukum agama dia sendiri. Tak reti ke benda. Lepas tu kita kena beki dah. Dengar-dengar. Dah kau beki lah. Agama ni hari ni lebih baik daripada kemarin. Nampak? Tomorrow better than today. Esok lebih baik pada hari ni. Today better than yesterday. Kena lagi kan? Itu salah. Kita tak ngaji banyak orang putih. Ngaji sampai Inggeris ke? Mana agama dia lebih baik. Dan aku 5 tahun dah dengar ni. Gua ni gibat sama cek macam dulu ni. Dulu lain aku mula-mula mari dengar pakai baju kurung bunga. Merah lawan dengan sama-sama lawan hijau-hijau lawan biru tak solat lawan dengan kokok. Macam-macam pasal bunga ni lama dah dengar ni. Tak ada kali lah pula ni. Dia kau lama kau jadi Islami, kau lama kau jadi sunnah. Ya gitu. Beki nak. Banyak kampung-kampung yang tidak mempunyai tok-tok imam yang benar-benar mampu melaksanakan peranan imam yang sebenar. Setakat takbir semayang boleh. Kalau ni baca khutbah Allahu Rabbi. Dia yang kata apa benda pula. Sedap Mr. Bean. Tu imam. Minggu lepas kita kena kali juga nandang. Kena kali. Tak putih benda. Ada yang nak bunyi kata turun lah weh bagi orang lain pula. Bila orang muda dah baca hadirin Jumaat sekalian baru khutbah. Allah Tuhan nandang. Dia nak berhenti 800 tak rugi. Tak apalah mu ambil faham gaji. Dulu budak-budak baca. Ada Kau semangat ada bukan tak ada. Baca molek. Ada tapi cerita ni berat nanang. Kelihatannya masyarakat kita sekarang ini kurang perhatian pada ilmu syariat. Betul sungguh. Ilmu syariat. Tak usah katalah orang jahil tu. Orang jahil hak luar ni hak tak tahu benda. Ni orang mari dengar belaka dah ni. Kalau kita nak buka ilmu nahu, ilmu sarah, ilmu balaghah, berapa orang tunggu? Tambah. Ada kerja gitu gini. Ni hak mari dah ni. Hak dengar lepas garis dah ni kita ngaji bahasa Arab pula dah, kita ngaji nahu pula. Pakat-pakat ngaji nahu pula. Pakat-pakat ngaji hadis di rayah pula. Pakat ngaji mustalah, ngaji usul fiqh pula dah. Tukar kitab pula paisa. Tak ramai orang. Hak kaki ngaji pagi petang siang malam mari tak mau dengar, tak ramai. Kuliah maghrib 300 orang. Kita buat perumang, nak ngajar nahwu pula ni. Nak marilah ngaji nahwu. 2 orang ni. Ngaji. Orang lain boleh lagi pergi. Mana dalam orang dengar tak boleh ngaji dah syariat. Betul tak banyak hal. Tapi taklah berdosa, dia fardu kifayah. Tapi ilmu semakin hilang. Dia gitu kan. Semakin hilang kan.
Dan mereka yang berilmu pula ramai yang tidak menghadiri sembahyang berjemaah. Ada ilmu dah, tak pergi surat. 3-4 orang yang tinggal surat. Nak subuh nak balik 2 orang surat. Nak. Time ceramah apa penuh. Time solat subuh berjemaah tinggal 2 ekor. Tu imam dengan tu Bilal. Takut mana kita ni? Nah. Tak kira orang yang tolak Islam, orang yang nak Islam ni. Wah, tepi ni. Tarik dengan pokok buluh dalam kedua buluh. Nak kata cara. Salatu khairu minan naum. Tak ada sekar haram buat kata cara. Betul tak? Tapi masuk angin lah buah ni. Dia masuk angin. Baca ramai orang marah. Dia tu sanggian, kata berdiri. Dah betul pun. Kampung kita kalau markah, penuh atas markah. Bening gitu Pak Allah, beningnya mati gitu gini. Tengok subuh surah datang. Ni 5 orang. Mu'allah 2 orang, mumalah 3 orang. Jadi 5. Tu kata. Fahamnya gila? Tak ada ah. Gambar tiga tak belakang, gambar M60 tak belakang mari. Fahamnya? Ni tembok di lembek. Enggak ada. Kata kena kata tak kira anak beranak, kerana jemaah tak ada kira siapa-siapa. Ni lagi. Siapa suruh panggil? Maka tinggallah orang-orang yang jahil. Betul sungguh. Ramai ni anak beranak kita jahil. Ramai jahil. Tak tahu benda. Kita jahil tak kita? Jahil je. Dan ni gaya alim. Jahil. Tak tahu benda. Banyak masalah najis je dah nak jawab. Maka bila hal ini berpanjangan, pasti pada suatu hari nanti akan sampai juga ke peringkat keadaan yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Kita telah jauh terpesong kepada mementingkan dunia, agama tidak lagi menjadi pokok perbicaraan. Minta anak orang benda sini duk khabar, orang ni 8,000 belanja, orang ni 9,000 mas kahwin, orang ni berapa? 12,000 serba berdiri. Serba berdiri pula ni. Ni 10,000 serba duduk. Tahu tak serba berdiri? Serba berdiri ni daripada atas kepala sampai ujung kaki. Dengan loket, dengan hati-hati, dengan subang hidung, subang pusat, kalung, rata kaki habis licin. Tapi kalau serba duduk, gelang dengan rata sahaja. Nampak? Hebat ni. Hatu reti. Tu lah. Anak dara 8,000 mas kahwin. 2 jenis masakan je reti. Yang pertama jerat air panas, yang kedua perangkat nasi. Tok lelaki kabinet rumah 8,000. Kuyuk daripada hak besar keliki sampai ke hak besar kepala lori kuyuk. Atur rumah ni. Hebat. Bini baru kan? Dapur gas ni nang ni, nang subuh. Tengah tu ada pintu pula. Tanya bini nak nusuk lelaki. Boleh duduk dalam tu. Dah masak? Tak masak. Tak ada. Masak aja. Tak ada masak. Buat tamiah jadi bubur kacang. Ada. 8,000 orang dulu. 300 belanja perempuan. Apa Quran? Boleh ngaji belagu. Boleh buat kuih moden, kuih tradisional. Tami sari boleh. Pusu boleh. Buah Melaka reti. Nasi kapik pandai. Ini nak nasi kejap jadi bubur nasi. Mana jadi bubur yang? Jadi banyak buah air bang. Kepala hotok ni. Banyak buah air. Dah tu lagi makan bubur nasi hari tu. Padahal nak nasi jadi bubur nasi. Berat ni. Yang penting kereta. Tak percaya kita sewa kereta. Sewa kereta masjid. Ini boleh sewa masjid. 200 sehari. Hak laku bulan. 200 sehari. Kalau sekian hari 120. Sini ada kedok. Sewa lah 120. Pergi minta nak dara orang. Buat ke depan banda. Tak? Mak dia takut aku dengar. Bunyi. Sedih. Ada apa-apa lah. Padahal kereta sewa. Menganak. Kawan tu tahu. Mayang kedok lah tahu nak tu. Nombor ekor no lah macam
ngatu berat lah ni. Pasal ni harta benda lah ke? Gitu. Kalau besar kan lambo kau. Kalau kita sewa lori lambo. Dia kata dia bal lori. Faham? Dia nak sedar-sedar molek. Mata duit tang belaka. Tu kata kita betul balik. Banyak silap kita. Banyak silap. Kita ni perjalanan balik ni semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dicipta kita ni untuk bermain-main, tetapi untuk mencari bekal sekadar yang kita mampu dalam perjalanan balik ke kampung asal, iaitu jannah, syurga. Daripada tempat asal kita datang, kita balik kepada syurga. InsyaAllah kita bersambung di bulan hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perbezaan di antara niat dan nazar? Yang kedua, bagaimana kedudukan mayat ketika sembahyang mayat? Apakah hukumnya duduk di atas binaan yang dibina di atas kubur? Contohnya kandang kubur yang diperbuat daripada simen. Apakah hukum membuat kandang tersebut? Setakat manakah syarak membenarkan majlis bersandingan? Baik. Soalan yang pertama, apakah perbezaan di antara niat dan nazar? Nazar tu nazar lah sebenarnya, bukan dengan zak ni. Dengan zal patutnya. Zal kecil tu. Nazrun. Ni ditulis ni zak. Mungkin kalau dirai pada bahasa Terengganu nazar. Tu bizak. Beza antara niat dengan nazar. Dia kata saya nazar ni nak sembelih kambing. Tak, saya niat nak buat makan masjid. Dia ada beza. Dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama fiqh menetapkan bahawasanya nazar yang apabila diucapkan mewajibkan kita menunaikannya ialah nazar yang berlapas pada mulut. Kalau tidak berlapas di dalam hati saja, memang sungguh kita nak sembelih kambing kalau baik sakit ni, maka waktu dikatakan niat. Kalau lalu saja tu dia panggil khatir. Tapi dia memang sungguh, tapi dalam hati tak kata di mulut. Dalam hati, aku kalau baik sakit ni aku nak sembelih kambing kerana Allah, beri makan orang masjid umpamanya. Mulut dah bunyi, tu niat. Dan nazar ni mulut berbunyi, wajib atasku ataupun kerana Allah aku akan sembelih kambing, beri makan orang surat bila aku baik daripada sakit. Umpamalah contoh. Maka lagu mana yang sebut di mulut itulah sah nazar, wajib ditunai. Yang sebut dalam hati tidak wajib tunai, sunat saja kita tunai. Tu beza dia. Dan berlapah wajib tunai. Bagaimana kedudukan mayat ketika disembahyangkan mayat? Apa yang datang di dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW menyembahyangkan mayat, ia dalam keadaan kalau mayat itu laki-laki, Nabi duduk pada pihak kepala. Kalau mayat itu perempuan, Nabi duduk pada pinggangnya, pada rusuknya. Mayat ni sunat, bukan rukun sembahyang mayat. Kalau menyalahi pun sah. Mayat netang gini, ni kepala, duduk belah kepala mayat laki-laki. Terima tu lah. Kalau mayat perempuan duduk tengah-tengah badan. Tapi kalau balik sah juga, ni sunat saja. Faham? Apa hukumnya duduk di atas binaan yang dibuat di atas kubur? Contohnya kandang kubur yang diperbuat daripada simen. Apa hukum membuat kandang tersebut? Ditanya masalah kandang. Kandang 4 segi tu lah buat dengan semen tu. Panggil belendang. Baik, masalah membuat binaan di atas kubur yang tidak kekal binaannya adalah diharuskan oleh syarak. Seperti kita buat satu bangsa yang ringan untuk teduh orang yang ziarah, ataupun untuk mengaji Quran. Orang yang ziarah panas mengaji Quran ni, nak mengaji khatang ke apa ke, nak mengaji lama sikit ke, tak, tengah panas, dia pun buat atas sikit, tetapi tak boleh tanam. Dia bunyi boleh akad, dan rengang saja boleh akad. Ini yang diharuskan oleh ulama-ulama fiqh. Kalau jenis hak tanam memang haram jika binaan yang ditegah dalam hadis-hadis yang sahih. Kerana dia tegah Nabi ni bukan tegah dengan membabi buta, semuanya dengan ada ilat masing-masing, iaitu mengganggu orang lain
Tak boleh nak sipau lain sakok dengan pagar dia. Adapun bahasa ni orang ngaji, bahasa orang ziarah, nak tanam orang lain, akak kita tepi. Tak ada apa-apa selalu. Adapun berlendang ini, maka jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Sebahagian daripada ulama-ulama mutaakhirin saja yang mengatakan dimaaf. Nampak? Sebahagian kecil saja. Ni yang kita dengar daripada guru kita. Yang ramai mengatakan tetap tidak boleh. Sebahagian kecil daripada ulama fiqh mengharuskannya. Tapi dah sekarang libat besar sangat. Besar sangat bila nak alih bahaya, berat nanak. Jadi rohok. Kadang-kadang orang gali sebelah tu, belendang tu jenis besar, boleh jatuh sebelah tu. Kalau tipu orang gali dalam tu, pakai tanang orang tu pulak. Mampu keras pulak tu kan gali. Jadi menyusahkan orang. Jadi nak buat sangat belendang supaya tanah kubur kita ni tak dilangkah oleh orang. Sebab dia bila ada belendang di kandang, orang tak lakah kubur. Bila tak ada, orang bakal lakah gitu. Tak, kerana orang banyak ni dah reti adat. Maka kita nak jaga daripada kena lakah mayat, kita buat kotak saja. Sama ada pak segi tu kita buat dengan simen atau dengan kayu yang orang boleh alih bila-bila masa kalau nak tanam orang sebelah. Itulah yang diharuskan oleh syarak. Kemudian duduk atas tu pula dia hukum lain. Kalau ada ayat Quran bawah tak boleh duduk atas. Tak ada ayat Quran makruh duduk kerana punggung tu dihala kepada mayat. Nampak? Punggung dulu hala kepada mayat. Dan yang kata haram duduk betul-betul di atas bonggok mayat. Hak timbuh tu, hak tu haram duduk. Lepas tu hak pak segi dia di tepi dah. Di tepi makruh kerana pusing tak itu. Apa hukum? Kemudian setakat mana syarak membenarkan majlis persandingan? Asal persandingan ni bukan daripada Islam, bukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada apa yang telah kita ambil contoh daripada salafus salih. Asal daripada orang-orang yang bukan Islam, terutamanya orang-orang Hindu. Dalam agama Hindu, persanding adalah satu benda yang wajib. Atau sirih benda yang wajib. Menyalakan pelita adalah benda yang wajib. Menabur beras satu perkara yang wajib. Benda ni dikekalkan dalam masyarakat Melayu. Ni yang kata ni, bid'ah yang menyesatkan, bid'ah yang qabihah, yang sangat keji, yang buruk rupanya. Haram tu. Tu masuk, tu baru kita masuk dengan pengantin, baru tiru budaya orang. Masuk dengan pengantin pula dengan mendedahkan aurat pula, dengan membangga-banggakan diri. Panggil tukang apa benda ni, tukang sobek muka pula panggil mak dia. Mak kan? Mak andam dulu. Dia ni tak, dia ni maknya andam. Darah cerita mari gelek. Nampak gitu tu, pelik mata, ngandung. Anak dari orang. Jangan main. Dia tidak apa, bukan orang datang jamah nak lari kita, pondang. Pondang. Jui nikah ke dia. Nak tahu berana. Haram dia sobek muka pula. Ada panggil orang kafir pula. Macam-macam orang lelaki pula. Banyaknya dosa majlis sandi hari ini. Tapi tak takut Tuhan, tak ada iman, tak ada takwa, tak cara ke surga neraka, tolak tepi dosa pahala, ikut pakai orang ramai, tak ada rasa dia. Dosa pula banyak tak taubat, tak ada hak. Panggil orang pukul gambar pula. Pukul gambar kan? Dah lepas sani pukul pula. Atas pelami pukul dah. 2 roh tu. 72 keping dah seruh 36 keping. Atas lembek pula lagi. Pukul dalam bilik. Anak dara, anak tuna, pengantin tina ngak jatah, duduk atas riba. Anak dara pula duduk cengak, anak tuna pula kepala buat atas riba nak dara. Patut keping pula kau tulang kakak macam-macam macam. Anak dara nerak atas balik. Anak tuna tu duduk atas belakang macam-macam gaya ya. Orang ni nerak kaki tak atas, orang ni kepala tak ke bawah. Orang ni kaki semak celah kaki, kepala tubik kot celah naku. Macam-macam macam. Tengok kedai. Kedai Cina kafir laknatullah duk tepek gambar-gambar. Lepas dia tengok jamai-jamai gambar dia buka kedai dia pula. Suruh orang lain gerak pula tengok. Hak tiung tangan, hak tiung pipi. Hak surat puluh-puluh dalam mulut macam-macam. Kedai kafir boleh ambil. Boleh ke kita suruh tu kafir mari tengok aurat anak kita? Mana kita tak ada maruah.
Mana kita tak tahu kala kita orang rosak agama dah. Nah, ni masyarakat jadi rosak. Dia dah kata tu Tok Imam dah boleh tengok kulit anak kita, perempuan kita ni. Tok Imam yang dak orang tinggal semayang ni, pagi-pagi orang dak bangun, dia bangun dah. Dah boleh tengok kulit isteri kita ni. Dah ni orang tukar tengok ni tukang pukul gambar. Dah lah tayang masa pelamin tu Allah kata lenggak sikit lenggak. Supaya mata beruk mai sekejap. Anak tunduk sikit tunduk. Tunduk sangat tu akak sikit akak. Wallet. Orang panggil radio sehari, beruk sehari. Kapi boleh masuk dalam bilik. Gloding ini ambil gambar. Dah kat mana agama kita? Bodoh ni agama. Tak ada agama. Tak ada agama dah. Tunggu raya lah tunjuk agama. Tak di Mekah gitu lah. Habis tanah bahan kapi. Aurat anak kita tengok kapi. Lecing maya. Tak ada benda statusan. Dia berasa hebat anak kita. Berasa baik. Tak erti benda dah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.